Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Dr. Linda, founder of Skyhi Clinic Malaysia. I'm a certified advanced hormone therapy practitioner by International Hormone Society of Belgium and has been practicing for the past 10 years. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton FB yang menonton saya pada pagi ini, hari ini ketemu kita di Jumaat satu lagi. Sayyidul Ayyam 26 Mac 2021. Apa khabar anda semua? Apa khabar anda semua? Saya doakan anda berada dalam keadaan super sihat. Itu dia. Saya sekali lagi dengan adanya Jumaat yang siri terakhir ini, iaitu siri sempena Hari Wanita Sedunia. Ini adalah siri terakhir sepanjang bulan Mac, insya-Allah. Of course, topik yang kita bawakan hari ini juga sangat istimewa dan tetamunya juga saya bawakan sangat istimewa. Ya, saya wawarkan dulu topik kita pada pagi ini. Baiklah, sebelum itu saya raikan kepada mereka yang telah bersama-sama kita. Terima kasih. Terima kasih Puan Amira, terima kasih Puan Rafiza, terima kasih Puan Allah ramai dah ni, Puan Malia. Ya. Alright, tanpa membuang masa, topik kita pada hari ini, tajuk yang saya pilih khas untuk wanita. Kita dah cerita banyak perkara kesihatan, sekali ini ialah brain health, kesihatan otak. Sekali lagi, apabila kita bercerita pasal kesihatan otak dan wanita, saya zoom terus kepada apakah 7 tips untuk otak kekal sihat dan how to become super smart, how to become super cerdik, super bijaksana. Baiklah, kita dah tahu topiknya, kita tahu, kita nak tahu siapakah tetamu istimewa saya pada pagi ini. Tak lain tak bukan, saya mempersilakan Dr. Rizal Abu Bakar. Dipersilakan. Masya Allah. Silalah. Alhamdulillah. Apa khabar Dr. Rizal? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Yes, sahabat saya Dr. Rizal. Kita ni jarang berada di satu pentas yang sama, ya. Tapi atas kesempatan masa, atas izin Allah dapat jua kita bertemu di alam maya ini Dr. Rizal. Betul. Terima kasih atas jemputan, menerima jemputan bersama-sama kita pagi ini. Thank you Dr. Rizal. Thank you for your time, insya-Allah. Right, kepada anda yang menonton, anda masih menonton saya iaitu Dr. Linda FB Live setiap hari Jumaat 11 pagi. Setiap hari kita bawakan istimewa, tetamu-tetamu yang teristimewa. Hari ini sekali lagi Dr. Rizal Abu Bakar. Siapa yang tak kenal Dr. Rizal Abu Bakar? Saya bacakan biodata sedikit sebelum saya memberi Dr. Rizal kata-kata, sepatah dua kata. Boleh Dr. Rizal? Boleh. He don't need any introduction. Tu dia. Boleh kita kata gitu. Kita ni orang Penang mai dah ni. Saat ni kami cakap Penang sampai habis. Susah pula ya. Saya anak kelahiran Butterworth, tapi dibesarkan di Kuala Lumpur, of course. Alright, so Dr. Rizal, 1 dalam 1000. Yang saya gelar beliau sebenarnya macam Dr. Joe Dispenza Malaysia. Siapa kenal Dr. Joe Dispenza ni, tekan Google, dia ni lah neuroscientist dan international speakers juga. Depa-depa ni banyak memperkasakan ataupun banyak memperbetulkan otak-otak biasa kepada jadi luar biasa. Ni depa-depa tugas depa berdua ni lah. Beliau macam Joe Dispenza Malaysia, saya katakan, dapat gelaran. So Dr. Rizal sebenarnya mendapat pengiktirafan daripada, pengiktirafan dari Dr. Falsafah daripada Australian National University. Betul? Dan beliau berkhidmat di Australia dan balik ke Malaysia untuk memberi kita semua, berbakti kepada kita semua setelah 10 tahun berkhidmat di Australia. Betul Dr. Rizal? Dan kini followers beliau mencecah lebih 100,000 followers. Tu dia. So siapa yang tak kenal siapa Dr. Rizal? Yes, Waalaikumsalam from Cik Aina. Yes, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi kepada anda yang masih menonton. Baiklah. So Dr. Rizal, sepatah dua kata sebelum kita bermula. Come on. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Linda and team jemput saya pagi-pagi ni nak berbakti pada masyarakat bagi ruang yang hebat ni. Jadi
sikitlah perkongsian saya, insyaAllah banyak perkongsian Dr. Linda ni kita campur-campur lah. Saya guna bahasa Melayu sikit, bahasa Inggeris sikit. Saya pastikan insyaAllah mesej tu sampai lah kan. Masya Allah, sungguh betul. Betul Dr. Rizal, mungkin slide kita akan ada bahasa Inggeris betul, tetapi kita cuba dalam berbahasa Melayu supaya dia lebih sampai. InsyaAllah kita boleh lakukan, right? Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang menonton. Kita seperti biasa, saya akan mulakan 10 minit sharing daripada Dr. Linda. Seperti yang kita tengok topik yang mengenai kesihatan otak dan kesihatan otak, especially wanita-wanita yang menonton, saya ingin kongsikan apakah 5 sebab utama wanita cepat lupa. Boleh Dr. Rizal, sebenarnya ini topik Dr. Rizal yang boleh kupaskan, tetapi from my point of view, from point of saya sebagai doktor yang setiap hari merawat ataupun membantu wanita untuk kekal stabil, kekal sihat dari segi hormonnya Dr. Rizal, kita nak tahu apakah 5 sebab utama. Okay, maybe boleh team sharekan slide yang pertama. Sebenarnya saya ada beberapa slide saja, 5 slide utama saja. Seperti kita katakan tadi, apakah saya nak kongsikan hanya 5 sebab utama. Dr. Rizal boleh chip in. Dr. Rizal mohon bantu saya untuk supaya mereka lebih faham, wanita-wanita lebih dapat manfaat semua. Dan kepada anda yang menonton, apakah sebab utama, 5 sebab utama tadi wanita cepat lupa. Yang pertama, as we age, apabila kita semua wanita berusia, termasuk saya dan anda juga, pada anda wanita yang menonton, hormon wanita akan berkurangan. Sekali lagi, saya katakan hormon wanita. Apabila kita kata hormon wanita ialah hormon estrogen dan progesteron, ya. So dia akan berkurangan mengikut peak grafnya yang saya tak ada kongsikan di sini, yang saya tak boleh tunjukkan di sini. Sebenarnya kadar penurunannya apabila kita berusia 40. Boleh? Apabila kita mencecah umur 40, ramai pesakit saya Dr. Rizal yang datang meminta bantuan. Apabila doktor, saya ada masalah keletihan, saya ada masalah kemurungan, saya ada masalah period saya sudah tak seimbang, begitu. So ini adalah faktor pertama, apabila hormon wanita itu sendiri berkurangan apabila kita berusia. Boleh? Dan apabila saya kata hormon wanita tadi, ingat semula ialah 2 hormon wanita yang utama ialah estrogen dan progesteron. Estrogen ini akan Dr. Rizal kupaskan dalam slide beliau sebentar lagi. Boleh? Itu yang pertama. Kita tak nak kupas semuanya dan kita atas kita panggil batasan masa, tapi saya nak bawakan yang keempat itu yang sangat penting ataupun dekat di hati saya apabila saya merawat wanita setiap hari Dr. Rizal. Ya, apa yang saya dapati Dr. Rizal selain rawat fatigue, depression dan stres tadi, masalah hormon thyroid ini sering menggangui wanita. Dr. Rizal, apabila saya lihat, kita tak sedar, wanita tak sedar mereka ada masalah thyroid ataupun kurangnya hormon thyroid ini. Ya, setiap orang dikurniakan thyroid, kelenjar thyroid, ya. Semua orang pegang kat sini, semua orang pegang kat tengah ni. Dr. Rizal pun ada thyroid. Jangan tak tahu, lelaki dan perempuan ada. Okay, both women and men dikurniakan kelenjar thyroid ini. Right? Apabila thyroid ini ada masalah, kita nak tengok apa connection thyroid dan brain health, kesihatan otak. Baiklah, so ini yang kita nak gambarkan, nak bawakan 2-3 slide seterusnya. Okay, maybe kita tengok slide seterusnya, dia akan menyatakan. Terima kasih kepada semua yang menonton, ya. So ini yang kita nak tengok, apakah kesan thyroid kepada efisiensi otak ini. Okey, sebelum itu kita nak tengok apakah wanita 7 tanda wanita yang kurang thyroid tadi. Jom. Ada banyak perkara, ada banyak hormon, ada banyak simptom-simptom yang anda boleh rasakan. Macam saya katakan Dr. Rizal tadi, ramai Dr. Rizal yang saya melihat mereka ada masalah begini, ya. Mungkin sedar tak sedar. Okey, jom. Apabila anda rasa thyroid kita berkurangan, kita tengok slide yang seterusnya. Saya akan kongsikan apakah 7 tanda-tanda wanita kurang hormon thyroid. Sekiranya anda ada tanda-tanda yang saya nyatakan begini, akan saya katakan sekejap lagi.
ask yourself, selain memory and poor concentration, selain wanita yang datang jumpa saya, doktor saya tak boleh recall, saya ada masalah tak boleh fokus, saya ada masalah tak boleh fokus dengan kerja dan tugasan saya, dan saya senang lupa, even short term memory, kita panggil memory lapse, cepat lupa, forgetfulness, and even ada kalanya Dr. Rizal, wanita ada masalah brain fog. Kan? Dia rasa macam kenapa saya tak boleh berfikir dengan betul ni atau dengan warasnya. Begitu. Jadi untuk manfaat pagi ini, apabila saya kongsikan 5 sebab utama wanita cepat lupa tadi, saya nak mahu kongsikan apakah hormon yang kita mahu kongsi di wanita, di kalangan wanita, iaitu hormon thyroid tadi. Untuk manfaat pagi ini, cuba tengok. Adakah anda juga tak boleh ada masalah berat badan? Masalah berat badan makin meningkat. Ada tak? Check yourself, checklist dulu. Dan bila dah berat badan meningkat, rasa macam selalu letih dan selalu tired, especially Dr. Rizal di waktu pagi. Sebab thyroid hormon ni diperlukan untuk metabolism hormon. Jadi waktu pagi kan kita perlu cukup thyroid hormon. RAM kita perlu tinggi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di waktu pagi. Kita bermula di waktu pagi kan. So itu dia, kedua. Dan ada pada masalah di kalangan wanita ada juga masalah kita panggil periodnya tak teratur lah, dan ramai tak perasan sebenarnya boleh juga disebabkan masalah kekurangan thyroid ini. Ada juga yang saya lihat Dr. Rizal susah untuk hamil. Seterusnya mereka mengalami masalah yang kulit kering dan sangat gatal, kita panggil dia sangat flaky, sakit badan. Dan seterusnya juga akan related to kolesterol yang tinggi. Terima kasih kepada anda yang memberi komen di ruang komen. Terima kasih sekali lagi. Sila kongsikan apakah positif komen anda di ruang komen. Tapi saya ada berita baik sebelum saya panggil Dr. Rizal untuk bercakap sekejap lagi. Jadi apabila anda wanita tadi ada tanda-tanda begini, simple sahaja, talk to your doctor. There's a simple test to make sure level thyroid hormone anda. Okay, so listen to yourself, hear yourself. Apabila diri anda sendiri berkata-kata anda ada masalah begini, kita tengok, kita boleh buat test yang simple saja, iaitu simple blood test. Boleh? Right, so mudah saja blood test tu. Sebelum saya pergikan kat situ, saya nak Dr. Rizal komen sikit. Dr. Rizal, sebenarnya ada study yang menyatakan Dr. Rizal, apabila kita kurang hormon thyroid ni, dia kacau hippocampus. Hippocampus tu akan jadi load, volume dia makin kurang. Jadi dia akan memberi efek, ada connections dengan short term and long term memory. Nanti Dr. Rizal cerita sikit hippocampus ni apa? Very cute. Hippocampus ni dalam bahasa mudahnya, ni saya bawa saya bawa saya punya Mr. Brain saya kan. Yes, please. Ini kita zoom pada Dr. Rizal sekejap. Ya, kita zoom pada Dr. Rizal. Kenapa thyroid low tadi akan menyebabkan masalah long term memory ya? Okey, silakan Dr. Rizal. So dalam ni kata ni belakang telinga kita ni, dalam ni ada pusat memori. Dan pusat memori ni bergantung banyak pada hormon. Hormon ni macam minyak pada kereta makanan lah. Macam makanan dia kan. Jadi bila tak ada, dia perlahan-lahan dia akan jadi lemah. Dan bila lemah, itu dia mati. Bila mati, jadilah hippocampus tu, pusat memori makin lama makin kecil. Walaupun pusat memori ni banding antara lelaki dan perempuan, perempuan punya pusat memori ni lebih besar banding dengan lelaki. Kan? Wow, ya. Cop dulu Dr. Rizal. Kejap lagi Dr. Rizal akan cakap lagi kupasannya. Apakah uniknya otak wanita. Right. Saya rasa itu kupasan menarik sekejap lagi, dan kita nak mereka faham kaitan apabila hormon ni dia macam makanan kepada brain, otak juga. So itu yang kita kata kaitannya. Alright, lebih kita balik semula. So mudah sahaja apabila wanita anda ada masalah begini, Masya Allah, talk to your doctor. Sekali lagi, ada simple test untuk kita lakukan untuk melihat kepada tahap level hormon thyroid anda. Right, that's my last slide actually, untuk menunjukkan kepada wanita, look, ada cara mudah untuk anda tengok level ataupun check
level hormon anda. Maybe slide yang terakhir itu pada saya. Yes, a simple blood test can tell what's your thyroid level, right? So itu kita kata wanita, love yourself, don't be menyendiri, jangan duduk diam, don't wait until it's getting kita panggil teruk ataupun kadar yang dah jadi kita panggil dah jadi bermasalah yang besar pada diri anda. That's all that from me actually. Thank you for my 10 minutes sharing sessions on the topic related to today's topic. Baiklah, seperti yang kita tahu, kita semua maklum, Dr. Rizal kita pun sudah bersedia. Kita nak tahu Dr. Rizal. Alright, so kita tengok masalah wanita ni sangat unik kan Dr. Rizal? Kita buat banyak perkara. We are multitasker. Betul tak Dr. Rizal? I think you mesti bersetuju dengan saya. Kita orang ni super women. We carry many hats. Betul? Just itu Dr. Rizal kita nak bawakan kepada mereka yang menonton, kepada follower saya khususnya dan kepada follower Dr. Rizal juga yang telah mengikuti Dr. Rizal. Soalan saya pertama, Dr. Rizal, apa sebenarnya kita nak bawakan about kesihatan otak ni Dr. Rizal? Why kesihatan otak ni penting untuk kita jaga? Silakan, over to you. Alright, okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Linda dan sahabat-sahabat di FB. Cuma saya nak kongsi sedikit gambar-gambar. First kan gambar-gambar dulu supaya tuan-puan dapat lihat tentang keadaan otak manusia yang akan berubah daripada masa ke semasa. Dulu dulu ingat macam otak ni dia statik je, tak berubah kan. Dalam kepala macam yang keras ni statik, rupanya tidak dalam umpan. Otak ni sentiasa berubah dan dia perlukan nutrien, perlukan pengaliran darah dan sebagainya, akan membantu untuk otak ni jadi cantik. Sebab tu program saya dulu otak cantik, otak cerdik. Saya nak tunjuk gambar dulu Dr. Boleh, silakan. Dr. Rizal sudah bersedia dengan slide-nya. Thank you. Yang ni dah masuk ni, jap saya tukar dulu. Boleh. Oh ya. Okay, kita nak cakap tentang brain health kan? Boleh. Ini gambar otak bila kita pakai satu mesin nama SPECT. Bila kita ambil gambar, bila otak tu bagus, baik, dia nampak cantik begini bila di 3D kan. Wow. Kan? Tapi dia tak kekal macam ni, sahabat-sahabat semua kan, dia tak kekal macam ni, dia boleh berubah. Dan bila dia berubah, dia beri gambaran yang menakutkan, boleh jadi macam ni. Ini gangguan dari hormon macam Dr. Linda sebut tadi, dari thyroid boleh sebabkan begini. So macam-macam toksin yang kita terdedah boleh sebabkan otak jadi begini. Macam-macam toksin ni macam-macam daripada makeup yang digunakan. Sangat, environment, makeup, petrol, cat rumah dan sebagainya boleh mengganggu otak dan boleh jadi otak macam tu. Dan saya dulu tak sangka kata jadi macam ni. Bila saya sendiri, Dr. Linda ada peluang buat kerja dekat Australia dulu, ada ruang untuk scan otak dan dapat dah lihat otak sendiri. Ni otak saya ni masa umur 35 tahun dulu. Alright. Banding dengan gambar yang cantik tu nampak ada lekuk-lekuk, ada lubang sana sikit dan sebagainya. Sungguh. Nampak belajar, saya ni belajar pasal otak dan sebagainya tapi tak beramal. So, tuan-tuan dan puan, bila kita ni ada ilmu ni macam yang Dr. Linda sampaikan, saya kongsi ni sikit, ambil buat dulu sebab kita akan dapat otak yang lebih cantik. Kalau tidak, jadi macam ni tuan-tuan dan puan. Ni saya nak bagi tahu hashtag jangan kecam. Sungguhlah. Muka pun jadi nampak semacam je Dr. Linda, tapi bila saya bila dah taubat sikit kan, dah taubat, dah ilmu, dah bertaubat. Beramal sikit, berlakulah perubahan. Perubahan, tunjukkan perubahan tu bila umur 40 tahun saya scan lagi. Wow. Muka pun berubah. Sungguh? So, badan jadi macam lain, kulit jadi cantik dan sebagainya sebab otak adalah organ yang menguruskan semua. Bagian dan sebagainya kan. Jadi dia adalah operation center. Bila operation center kita tak jaga, dia tak dapat nak communicate dengan efektif dengan bahagian-bahagian lain dan jadilah macam-macam penyakit dan sebagainya. So, jadi saya bagi gambaran otak ni, maksudnya bola buruk macam mana, kita ada ruang untuk baiki. Ruang untuk baiki nanti tu kan.
Betul? Saya juga nak kongsi Dr. Linda apa bezanya, apa istimewanya, bukan beza, apa istimewa otak lelaki, otak perempuan ni kan? Yes. Dia ada keistimewaan dia yang mungkin ramai tak perasan. Kalau kita tengok dalam kromosom kan, perempuan kan dia kromosom XX, lelaki XY kan? Betul. Yang satu X ni, yang tambahan pada perempuan ni yang menyebabkan istimewa sebab apa? Sebab dia ada lebihan 1098 genes berbanding dengan lelaki. Yang Y tu hanya 78. Jadi genes ni lah yang akan bantu banyak sistem dalam tubuh kan. Jadi tapi jin ni boleh terganggu, jin ni boleh berubah, boleh diubah dan sebagainya bergantung pada cara kehidupan kita. Nanti ada slide akhir nanti saya akan cakap sikit pasal jin ni. Saya tinggalkan. I like that. Alhamdulillah. So saya suka Dr. Rizal bila summary ataupun kita panggil highlightkan mengenai jin dan pemakanan Dr. Rizal kan. Sebab kita ni we eat sungguh. Tapi Dr. Rizal ramai yang tak tahu sebenarnya apa yang kita makan dia berkata-kata dengan jin kita. The food tu talking to our jin. Betul tak Dr. Rizal? Kan? So semua orang perlu faham jin kita dia bercakap-cakap dengan kita punya pemakanan. Itu yang Dr. Rizal nak bawakan ke ujung rancangan sikit from him of course. So alright, kita tahu mengapa pentingnya kita menjaga kesihatan otak of course dan kenapa uniknya otak wanita, bukan otak lelaki tu tak bagus, bukan otak wanita tu bagus, tidak. We just want to say why we as kita bagi makhluk yang Allah cipta ni, otak wanita ni kenapa dari sisi sainsnya agak berbeza. Okay, itu yang Dr. Rizal nyatakan tadi. Memang ada jin kita sendiri yang ada masalah, ada perbezaannya di situ. Right, tanpa membuang masa Dr. Rizal, jom kita kongsikan apakah 7 tips untuk Dr. Rizal wawarkan kepada wanita yang menonton. Walhal, not to mention ada lelaki yang menonton insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Apakah cara kita nak jadi super sihat, super cerdik dan untuk menjaga kesihatan brain, otak ini Dr. Rizal. Silakan. Okey. Tapi sebelum tu tadi Dr. Linda sebut pasal yang estrogen tu. Betul. Ya, selalu kita tahu estrogen ni contohnya macam pemilik mutlaknya adalah wanita. Tapi lelaki pun ada estrogen. Jangan tak tahu lelaki pun ada estrogen tapi kadar yang rendah. Lepas tu master regulator hormon ni adalah estrogen. So ni penting tahu kan. Saya nak fokus pada otak manusia, apa yang estrogen buat pada otak manusia. Dan kita nak jaga otak, tadi tak nak kasih macam tadi nampak gambar berlubang-berlubang tu kan. Alright. Bukan maksudnya physically kalau saya buka kepala atau purung kepala nampak otak berlubang, bukan macam tu. Tapi maksud lubang tadi tu ialah sel otak tak berhubung kan. Sel otak tak berhubung. Betul. Jadi ada banyak faktor. Dan ni tugas penting estrogen kepada otak manusia ialah dia bersifat protektif kepada neuroprotektif pada hormon lain yang ada dalam otak manusia. So penting sangat. Dan tadi Dr. Linda sebut tentang thyroid sebabkan tak ada energi dan subhanallah estrogen ni juga adalah pengeluar energi. So kita ada sumber energi yang macam-macam dan estrogen adalah pengeluar energi kepada otak manusia. So jadi kalau ada, kita alhamdulillah rasa bertenaga, fikir cepat, laju, tak ada lah bila orang tanya apa, alah yang perempuan pakai tudung merah tu, alah tu kan. Dan antara tugas penting estrogen dalam otak ialah dia balancekan fungsi otak yang berbeza-beza ni. So dia bagi balance. Jadi tak adalah satu overpowering benda lain menyebabkan kita tersengit ke sebelah lain. Jadi ni tugas penting. Dan yang saya suka pasal estrogen ni Dr. Linda dan sahabat-sahabat semua, dia bagi sel otak kita sihat dan dia bagi sel otak kita aktif. Ni benda yang sangat menarik yang estrogen buat yang mungkin ramai tak tahu kan. Betul. Ada kelebihan lain, ada perbezaan lain satu lagi Dr. Linda yang saya nak kongsi.
Biasanya kita ramai orang tahu tentang neurotransmitter yang ada dalam otak manusia. Wow. Contohnya macam serotonin. Otak lelaki Allah ciptakan kelebihan otak lelaki, dia keluarkan hormon serotonin lebih. Serotonin ni dia kawal mood, dia kawal tidur, dia kawal pemakanan. Dan tapi untuk hormon, untuk wanita pula, otak perempuan produce more dopamin, bukan serotonin, dopamin. Dopamin ni berkait dengan motivasi kan, drive. Sebab tu kalau tengok yang pagi ni penonton semua wanita lah kot ramai kan. So the drive untuk sihat ni, kalau kita tengok mana-manalah saya, kalau talk saya pun paling ramai perempuan kan. So kesedaran kesihatan ni lebih pada perempuan. So nanti bila dia sihat, barulah suami pun akan tersihat jugalah. Selalunya kena begitu Dr. Rizal. Kita sihatkan wanita ni sebab dia suri rumah tangga kan, bukan suri duduk rumah je. Dia ialah queen of the house. So kita nak mereka sihat, kita nak semua wanita sihat. Dan sesungguhnya wanita sihat, lelaki lepas tu dia pemai, dia sihat juga. Betul. Lepas tu macam Allah cipta tu cantik Dr. Linda, saya tengok kan cantik. Dia bagi kelebihan untuk motivasi ni pada wanita, sebab wanita mampu mempengaruhi pasangan dia kan, mampu mempengaruhi anak-anak. Jadi lepas tu maintenance itu datang daripada serotonin lelaki, motivasi, mood bagus dan sebagainya. So ni antara benda yang menarik. Dan biasa saya kata dalam talk saya, sebab itulah lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki, perempuan tak boleh kahwin dengan perempuan. Complementing each other kan, complementing. Perlukan keseimbangan. We have to be balanced. Dr. Rizal, I have this slide since Dr. Rizal mentioned about, maybe can highlight this neurotransmitter. This is what Dr. Rizal untuk manfaat pada mereka yang menonton. These are many neurotransmitter. Rizal boleh discuss just 1 or 2 words on that kan? Ini yang kita nak ceritakan, Dr. Rizal beritahu tadi, ada banyak neurotransmitter. Neurotransmitter ni chemical yang bekerja di otak, right? So ini Dr. Rizal cerita tadi, ada bezanya dopamin, ada bezanya serotonin, kan? Ada banyak, right? Kita tak boleh nak habiskan topik neurotransmitter hari ni. Saat ni kita tak dapat jawab. Apakah jawapan 7 tips untuk kekal sihat dari segi brain health ni? So for the I guess viewer boleh read more, betul tak Dr. Rizal? Mereka boleh baca lagi dan lagi to get more information, insyaAllah. Sebenarnya perkongsian ini is all about open our mind to think, right? Open our mind to lebih kita panggil maksudnya open our mind to lebih, open our heart to learn more. That's the word. Thank you so much team. That's enough for this session, sebab I prepared this slide sebab anda kata memang neurotransmitter ni sangat penting. Right. So ada tak lagi Dr. Rizal mengenai estrogen tadi? So, saya sangat suka sebab topik saya dan estrogen, dan saya dan Dr. Rizal ni, as I said, kalau kita orang kupas estrogen 4 hari 4 malam tak habis. Sebab kita perlu tahu ada 400 function of estrogen di kalangan wanita. Tadi Dr. Rizal baru kupasan kat otak je ni. Kita belum tahu estrogen tugasannya kat kulit, estrogen tugasannya di jantung. Masya Allah, itulah kita kata 4 hari 4 malam kelas kami tak habis. Tahu tak apa, ya. So kita fokus kepada otak tadi, kesihatan otak dan estrogen. Yes, I like it because apabila wanita menopause, Dr. Rizal, they have issue with memory, ya. Sebab estrogen kalangan menopause semua maklum makin menurun kan. So kita boleh ada cara-cara ataupun tips Dr. Rizal akan kongsikan sebentar lagi, insyaAllah. Right. So, saya nak tambah sikit tentang the unique part of the women's brain kan. Saya percaya kan mana yang ibu-ibu yang dekat rumah ni, dekat mana-mana lah, dekat tempat kerja dan sebagainya, pernah hadapi insiden kan, minta suami cari barang dalam peti air, dia cari tak jumpa. Buka cari tak jumpa. Kan, buka lari cari tak jumpa. Dia kata tu kat sebelah kanan tu, dia buka mana ada kanan, tak ada. Kita pun pergi buka kan, ni bukan dia kan, ni. Ada peristiwa macam tu berlaku kan.
Cari suami pasangan, cari stalking tak jumpa, kita pergi tengok ni bukan stalking, ni bukan. Ada sebabnya tuan-tuan dan perempuan, sebabnya bahagian visual cortex otak wanita ni dia ada banyak P cells berbanding dengan lelaki. Jadi dia dapat detect objek dengan shape lebih baik berbanding dengan lelaki. Lelaki dalam visual cortex ni ada banyak M cells, jadi dia dapat detect benda yang bergerak ni. Benda bergerak dapat detect, benda detect. Sebab tu tugas lelaki mungkin dalam konteks sebagai manusia ni, tugas lelaki lebih bersifat melindungi kan. Tidak ciptakan perkara ni untuk bantu lelaki bila ada benda detect je, ada pergerakan, dia dapat mengawal keselamatan keluarga dan sebagainya. Yes. Dan perempuan pula dapat detect tu kat ujung sana belah kiri, sembunyi sebelah kiri, so lelaki dapat atasi benda tu dan sebagainya. Di sini antara benda yang saya rasa sangat kerdil Dr. Linda dan sahabat semua bila belajar tentang brain, terdedah dengan ilmu ni, dan sangat dengan penciptaan. Dan saya percaya sebab tu Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, nak bagi tahu kita the best creation because benda ni lah kan. Masya Allah. Sangat mengujakan bila saya tahu benda-benda macam ni kan. Dan antara benda lain Dr. Linda kan, kalau kita tahu dekat otak manusia ni bahagian tengah ni dia ada corpus callosum. Ya. Tengah kan ada corpus callosum, macam jambatan lah yang menghubungkan kanan belah kiri. Dua-dua. Wanita corpus callosum atau jambatan ni lebih besar, lebih tebal berbanding dengan lelaki. Jadi banyak maklumat boleh dikongsikan antara left dengan right hemisphere. Jadi sebab itulah dia processing dia cepat, kadang-kadang bercakap pun cepat, laju, kan, perkataan bersambung-sambung tak putus dan sebagainya sebab faktor-faktor begitu. Ya. Dan saya sebutkan tadi hippocampus perempuan lebih besar, subhanallah, lebih besar banding dengan lelaki. Sebab itulah saya percaya kan ramai perempuan lebih mudah ingat tarikh lahir, birthday bila, anniversary bila bandingkan. Saya betul. Saya rasa ini sangat cantik Dr. Rizal, sebab kita apabila kita lelaki dan perempuan itu tahu batasan masing-masing, iaitu kita diciptakan begini wanita, jadi tak akan jadi gaduh, betul tak? Apabila suami tak ingat tarikh lahir, it's okay, I know your hippocampus is like that. Begitu maksudnya, kita tidak stres melulu, betul? Apabila kita tahu, of course ada cara-cara untuk memperbaiki memori di kalangan lelaki juga dan di kalangan wanita, tetapi apabila kita tahu sedar kejadiannya begitu, saya rasa sangat cantik Dr. Riza, ya? Sebab bagaimana kita tak akan ada jadi gaduh dan kita akan jadi tak ada tak tenang dan menyalah diri masing-masing. Kita saling melengkapi. Thank you so much. Right. Ada lagi tak perbezaan lelaki dan wanita? Saya ni dah nak ada. Saya percaya ramai ibu-ibu ni mengalami situasinya bila panggil suami dia kan, abang. Tak dengar abang, tak dengar kamu jerit 4 kali 5 kali barulah abang tu paling kan. Sungguh? Dia isu dia juga pada otak manusia, pada otak perempuan dalam konteks auditory cortex, bahagian yang proses maklumat berkaitan dengan pendengaran dan sebagainya, ada 11% lebih banyak neuron ataupun sel otak banding dengan lelaki. Wow. Jadi sebab itulah kalau kita perasan kan Dr. Linda, perasan kalau mak ni bila dengar bayi menangis lapar, menangis sakit, dia boleh bezakan. Betul? Menangis je. Menangis je. Ini antara yang bagi yang saya rasa sangat luar biasa, sangat luar biasa. Betul. Saya sangat setuju Dr. Rizal. I think itu dia perbezaan lelaki dan wanita, kehebatan setiap individu otak yang Allah berikan, ya. So tidak seorang pun yang lebih baik dan seorang pun lebih hebat sebenarnya. Cuma kita lebih mengetahui, kita lebih memahami apabila struktur brain wanita itu sangat unik. Itu kita kata wanita tu unik. So apabila kita tahu keunikannya di situ, kita cuba mencari perbezaan, meraihkan perbezaan dan kita raihkan perbezaan itu supaya suami isteri hidup tenang, aman, damai. Itu yang kita mahukan. Ya, terima kasih Dr. Rizal. Right.
So ramai yang memberi komen, yang drop di sini. Saya mahukan kita panggil wawarkan sekali lagi. Saya tak sempat wawarkan sebenarnya. You can leave di ruangan komen nanti. Dr. Rizal berbesar hati untuk memberi e-book percuma, right? Tapi bukan topik brain health. So stay tuned till the end, insyaAllah, sehingga ke hujung rancangan kita akan ada link untuk Dr. Rizal berikan berbesar hati untuk memberikan e-book percuma from Dr. Rizal. Right, Dr. Rizal. Jom, mungkin kita perlu pergi dan kita masuk kepada sebenarnya kita dah macam pick ni, kita nak dengar tips ni. Mereka ni, kita semua nak dengar tips sebenarnya daripada Dr. Rizal. So antara banyak-banyak tips Dr. Rizal, kita berikanlah 7 tips maybe untuk manfaat pagi ni. Silakan. Okey, 7 tips kan. Cuma dulu Dr. Linda sebelum ni tahun 2017, 18 saya banyak di Indonesia. Oh ya, betul. Antara programnya ialah otak perempuan, otak power di Indonesia. Kan banyak kongsi benda macam ni lah. Tapi pagi ni saya nak kongsi sikit, sebab masa tak banyak saya rasa, yang tips macam mana nak kita nak pastikan otak kita terjaga, sihat. Dan bila sihat baru jadi smart. Kalau tak sihat takkan dapat smart. Kan? Jadi nak sihat dulu baru boleh smart, dan saya nak kongsikan. Yang ni ada akronimnya, saya namakan REDS, R-E-D-S, REDS, SWS. Apa boleh tengok nantilah ni dekat slide ni. So apa dia REDS, apa dia SWS. Kan? So R yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak jaga otak kita, yang paling penting, sebab tadi Dr. Linda dah sebut dah, banyak kerja buat kat rumah kan, kat office banyak kerja, kat rumah banyak kerja tak habis-habis. Daripada sebelum tutup mata, buka mata, sambung kerja balik kan. Jadi kita kena ada knowledge, teknologi ataupun kemampuan untuk relaxkan diri. Because bila kita relaxkan diri, kita akan letakkan otak kita pada mode, dipanggil default mode. Yang ni yang sangat penting. Jadi kita tak tersangkut fikir benda-benda yang tak sepatutnya kita fikir. Kita mengarang ayat pada peristiwa yang bagi kita stres, lebih-lebih lah kita karang ayat dan sebagainya. Dan kita tahu juga Dr. Linda yang bila stres, kalau tak boleh relax kita akan stres. Bila stres, hormon kortisol ni akan sebabkan otak boleh jadi kecil. Ini sangat bahaya bila lambakan tu berlaku. Kan? Kita tengok Dr. Linda kan, ramai orang boleh basuh baju tapi tak ramai orang boleh lipat baju. Basuh baju dah lipat dua benda yang berbeza. Bila tengok baju je bertimbun tu dah stres dah kan. So kena belajar untuk relaxkan diri. So jadi untuk relax ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat di FB, benda mudah saja kita boleh buat. Kalau saya sebut mungkin tuan-puan akan ketawa. Ni satu tip yang saya nak bagi dalam konteks relax yang sangat mudah sangat. Ada lebih daripada 300 kajian tentang hal ni. Dan benda ni diamalkan oleh CEO di company-company besar di US dan masuk dalam MBA punya program lah. Benda simple sangat. Dia panggil conscious yawning, menguap secara conscious, secara sedar. Bukan menguap kerana mengantuk, bukan menguap kerana oksigen tak cukup, bukan menguap kerana keletihan, tapi menguap dalam keadaan macam ni lah kita bercakap. Kita menguap, dia panggil conscious yawning. So conscious yawning ni menariknya akan menyebabkan otak kembali kepada default mode network. Jadi kita akan rasa relax, kita akan putuskan ideas ataupun benda yang kita sedang proses maklumat yang banyak yang dalam kepala ni terputus dan dia akan kembali tenangkan otak manusia. Ini benda yang sangat simple yang boleh buat, tak perlu kepada pil dan sebagainya. And anytime boleh buat dan impact dia immediate. Now, this is the beauty about this conscious yawning. Menguap secara sedar. Kita pilih kita nak menguap. 3 kali tuan-tuan menguap, oksigen naik je dalam otak. So dia akan disconnect dengan benda yang tuan-tuan sedang fikirkan yang tak bagus dan sebagainya. So kita kembali tenang. So relax. Yang nombor 2, benda yang paling simple yang kita boleh buat nak relax ialah pernafasan. So breathing is very important. Saya ilmu breathing ni dengan 3 guru yang berbeza belajar ni. Dengan
ingat macam senangnya bernafas, rupanya bernafas ni macam-macam. Yes. Dan saya banyak belajar tentang teknik pernafasan dan sebagainya yang bolehkan saya berjalan atas api dan sebagainya yang menggunakan teknik pernafasan ni benda yang sangat luar biasa. Tapi untuk relax, pernafasan dia beza kan. So tuan-puan boleh follow saya, ikut saya tunjukkan satu tips yang mudah tuan-tuan dan puan. Biasanya kita bernafas, biasa saya tengok orang bernafas, dada bergerakkan naik atas, bau naiklah dan sebagainya. Ini cara nafas yang salah. Kita tengok bayi bernafas, perut yang turun naik. Jadi pernafasan yang betul ialah bernafas dengan perut. Ini akan bantu kita dapat relaxation yang betul. Jadi tarik nafas pelan-pelan, lepas tu lepaskan pelan-pelan melalui mulut, tuan-puan akan rasa relax. Ini R untuk REX yang pertama. Saya nak cepat-cepat je Terlinda Ya, betul. So yang kedua untuk REX ni, yang kedua ialah relax. Lepas relaxation ialah exercise. Perkataan yang orang benci betul tengok perkataan ni kan. Exercise nampak macam benda yang terlalu klise, tapi manfaatnya luar biasa. Ada 4 hormon penting yang akan keluar. Tadi Dr. Linda dah tunjuk tentang dopamin, serotonin, dua benda yang sangat penting. Yang ketiga yang akan keluar adalah endorfin. Endorfin ni kalau kita ada sakit-sakit lenguh-lenguh mana dan sebagainya, dia adalah natural painkillers. Dan dia juga bagi mood kita baik dan kita akan senyum sampai ke telinga je kan. Suka kan kalau kita boleh senyum sampai ke telinga, orang tengok kita pun nampak. Sampailah, betul Zah. Kalau sampailah senyum ke telinga tu. Macam ada orang sampai kan. So dan hormon yang terakhir yang akan keluar ialah hormon oksitosin. Wow. So oksitosin ni beza sikit oksitosin, dan kita tahu oksitosin ni berkaitan dengan attachment, hormon kasih sayang. Yes. Kan? Bila ibu-ibu kan bila nak balik rumah rindu pada bayi anak dia kan, nak pergi ambil dekat childcare center dan sebagainya, kerinduan tu rasa nak deras cepat-cepat balik, itu adalah dorongan yang datang daripada oksitosin. Kan? Nak peluk anak tu kan, bila peluk anak tu sungguh. Ini kata nak gomoy kan, gomoy itu because of oksitosin. Tapi ada satu benda yang sangat menarik Dr. Linda saya nak kongsi dengan audience, ialah cara tangani stres. Lelaki dan perempuan beza, dan perempuan perlukan oksitosin untuk tangani stres berbanding lelaki. Jadi kalau perempuan stres, cara mudah untuk turunkan kortisol tadi, saya sebut tadi kan, ialah dengan sentuhan. Sentuhan akan menyebabkan oksitosin keluar dan dia akan turunkan stres. Jadi bila kita stres, kita nampak kawan stres, kita pergi pegang, urut kat belakang dan sebagainya, itu akan melegakan, akan menyebabkan hormon oksitosin naik. Ini antara benda yang sangat menarik lah. Kan? Wow, betul. So exercise ni macam saya tunjukkan gambar tadi, berlubang sana berlubang sini, dia akan bantu hilangkan lubang-lubang tu sebab dia akan increase pengaliran darah ke bahagian-bahagian otak yang tak sampai sebelum ni. Itu sangat penting. Jadi nak awet muda tuan-tuan dan puan, nak awet muda, pastikan exercise kan. So yang ketiga dalam REX ni, yang ketiga ialah diet. Cepat ya. Ya, betul. D ialah diet. Very good. Diet apa tadi Dr. Linda dah sebut. Tuan-tuan dan puan ni benda yang sangat menarik yang bila saya belajar kan, bila amalkan rasa macam Allah Akbar, hebatnya. Kedil je rasa, sungguh. So kita punya jin ni sentiasa communicate dengan makanan yang kita makan. Dan so ada komunikasi berlaku, dan komunikasi ni hebat berlaku bila makanan kita ambil ni adalah makanan yang Allah cipta, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ini akan berlaku komunikasi yang sangat menarik. Macam bila tubuh kita, bila kita makan sayur, kita makan buah, dia akan macam sebut macam finally, terima kasih kan, aku tunggu kau lama dah untuk kau datang, macam tu lah. Macam dia bercakap. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita perasan pun dalam Al-Quran Allah sebutkan bila turunnya hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah tumbuhkan buah-buahan.
konsisten tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ni disebut berulang kali. Jadi inilah motif untuk kita faham this is the food yang patut kita dahulukan berbanding dengan food lain. Jadi kena jaga diet, kena ambil daripada sumber asli, makanan yang manusia cipta ni tuan-tuan dan puan, yang masuk dalam kategori junk food dan sebagainya. Inilah perampas keremajaan kulit tuan-puan, inilah menyebabkan kita aging sebelum kita tua. Tunggu. Tua sebelum waktunya. Yang Linda sebut mengganggu hormon dan sebagainya. Food yang ada colouring tuan-tuan dan puan-puan, food yang ada pengawet sintetik, food yang ada pemanis sintetik macam aspartam contohnya, mengganggu prestasi otak manusia. Food yang ada perisa sintetik kan. Ni semua antara benda-benda yang merampas kita daripada menjadi manusia terbaik sebagaimana yang Allah ciptakan. Ini yang kita nak kena pastikan. Cuma masa nak hurai diet apa tu tak adalah pagi ni kan Dr. Linda. Nanti kita sembang panjang tu. Saya bagi 7 tips pula tu. Sudah dia. So kata Dr. Rizal, bagi je Dr. Rizal bagi. Cuma untuk kita panggil perhatian semua, mungkin kita tak dapat uraikan dengan lebih lanjut, tetapi saya pasti Dr. Rizal, mereka followers kita semua ni sudah bijak Dr. Rizal. Kita pasal diet, pasal exercise, mereka tahu what to do. It's just that nanti mungkin ada certain tips yang Dr. Rizal boleh kongsikan dengan lebih detail. Seterusnya, selepas REDS, yes. Yes, betul. Yang S untuk REDS ni ialah suplemen. Kita perlu ambil suplemen tertentu sebab badan kita tak keluarkan. Jadi saya tunjukkan yang sebelah kiri, tuan-tuan tengok itu adalah fish oil. Omega 3 kan, omega 3 badan kita tak keluarkan omega 3, jadi kita terpaksa bergantung daripada sumber luar. Ada orang tak boleh makan ikan sebab hanya dan sebagainya kan. Jadi bolehlah ambil benda ni. Kenapa omega 3 ni penting, fish oil? Sebab dia jaga sel otak, menghalang sel otak daripada mengecil kan, menghalang otak daripada mengecil, menghalang sel daripada lemah dan mati. Dan paling penting tadi, dia preserve kita punya memori. So jaga memori. Kita boleh hafal, tapi nak ingat benda kita hafal tu satu benda yang sukar kan. Keluarkan balik benda tu satu benda yang sukar. Jadi this is the beauty of omega 3. Jadi kalau ada ruang, tuan-tuan boleh dapatkan omega 3 untuk makan. Dan omega 3 juga bantu untuk rendahkan risiko demensia kan. Dan kita tahu dalam konteks demensia ni, perempuan lebih banyak terkena demensia banding lelaki. 3 kali ganda berbanding lelaki. Jadi tuan-puan kena sangat jaga benda ni. Kena ambil fish oil. Kalau tak dapat nak ambil ikan, kalau dapat ambil ikan baguslah. Kalau tak dapat, ambil fish oil untuk bantu jaga pelihara otak manusia. Dan yang satu lagi boleh tengok kat sini ialah diet yang tinggi B6, B9, B12. Sebab yang ni yang tadi Dr. Linda sebut juga kan, ada fatigue, fuzzy thinking lah, tak dapat nak fikir, ada fog brain dan sebagainya, confused, moody. Hari ni hari slow aku kan, semua slow. Masalah semua slow kan. Bukan masalah dia, mungkin ini salah satu punca kekurangan salah satu daripada B6, B9 dan B12. Dan benda ni ada dalam makanan kita selalu makan. Dalam ikan ada, dalam telur ada, dalam hati ayam ada kan, dan dalam daging ada. Dan kalau kita makan benda ni, dia bantu kita akan dapatlah semua vitamin dan BB ni. Ini nak cerita sayur, kalau sayur hijau tu ada. Jadi dah selamat kita kan. Ni antara benda yang tuan-puan perlu ingat. Kadang-kadang tak sempat nak makan sayur, kita pergi ke kedai, tengok sayur dah habis. Dapat makan benda lain je. Jadi ambil lah suplemen ni untuk ganti sayur yang kita tak dapat makan. Saya suka point Dr. Rizal mengenai fish oil, iaitu omega 3 tadi kan. Ya, sebab mungkin ada yang tak perasan omega 3 ni dalam ikan. Apa Dr. Rizal
betul bawakan contoh-contohnya. Ikan yang mudah, bukan ikan salmon sahaja. Orang kita dah risau. Saya ikan salmon je nak makan untuk omega 3, mahal doktor. Bukan. Ikan kembung, ikan sardin, mereka juga tinggi in omega 3. Ya, mudah untuk didapati di Malaysia. Tak payahlah yang herring, yang all those yang masih susah itu, ya. Ikan kembung dan ikan sardin. Dan on top of that, kita kurang pemakanan ikan, saya setuju dengan Dr. Rizal sebab badan kita tak boleh menghasilkan macam mana vitamin C sama jua dengan omega 3 ini. Ya, badan kita Allah cipta tak boleh hasilkan, it cannot generate, tak boleh nak itulah tak boleh nak hasilkan certain supplement ni. So omega 3 perlu. Ya, ikan kembung pun sedap, betul. Ya, terima kasih. Maybe seterusnya Dr. Rizal, atas batasan masa yang ada, kita ada 3 lagi tips untuk Dr. Rizal kongsikan. Silakan. Ni yang menarik pasal ikan kembung kan, sebab bila ada kajian, misi tempatan ni buat kajian. Betul. Ikan kembung dia duduk level kedua lah, jatuh sikit saja daripada salmon. Ya, tu dia. Kita dah bagikan tips-tips yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan, mak-mak masak ikan kembung. So tip yang seterusnya, SWS ni apa? SWS tunjukkan lepas daripada suplemen ni apa yang tuan-puan boleh lakukan yang sangat penting, yang kita selalu terbabas ialah bab tidur. Tidur, kalau saya cerita bab saya, Dr. Linda dulu 3 tahun kerja dekat klinik tidur dekat Canberra. Sudah. Jadi tengok macam-macam gaya orang tidur dan sebagainya, dan kita tahu perampas kepada tadi macam saya sebut tadi, keremajaan kulit, keremajaan otak dan sebagainya ada pada tidur. Dan ni agak menarik kalau tadi Dr. Linda sebut tentang obesity kan. Obesity. Dan kajian dari Mayo Clinic contohnya, bila kita tidur 6 jam, kurang 6 jam dan ke bawah, kita meningkatkan risiko untuk obes 23%. Bayangkan. Wow. Kalau ni kajian lain pula, kalau tidur 4 jam ke bawah, kan 4 jam ke bawah, 73% risiko untuk jadi obes. Walaupun kita makan betul, walaupun kita jaga benda, tapi the moment kita sabotaj kita punya tidur, kita tingkatkan risiko sebanyak 73% kalau tidur 4 jam dan ke bawah. Kalau tanyalah pagi ni Dr. Linda kan, berapa ramai yang ada dekat hari ni tidur berapa jam kan? Menakutkan. Tapi lebih menakutkan ni kajian di UK. Kajian di UK, dia buat kajian orang yang tidur 8 jam dengan tidur 6 jam. Dia ambil gambar, ambil foto, so dia analyse. Dia dapati orang yang tidur 6 jam dan ke bawah, Dr. Linda, 43% naik ni line-line halus dan wrinkles. 43% di muka, bukan tempat lain, di muka naik 43% wrinkle dan fine lines kan. Blemishes 13% dan 8% adalah berkaitan dengan redness kan, naik 8% pada yang tidur 6 jam ke bawah banding tidur 8 jam. Ini dibuat 5 hari berturut-turut tidur. Dan yang menarik pula dalam kajian lanjut yang kata tidur 6 jam tadi naik fine line semua tu kan. Bila tidur 8 jam 5 hari berturut-turut pula, hilang benda tu kan. Wow. Dr. Rizal, habislah tak ada cari makan nak laser-laser muka ni. No, we have to tell the truth, right? Kita perlu beritahu fakta yang sebenar, betul tak? So memang betul. So apabila saya setuju Dr. Rizal mengenai how we take care of our muka. Muka ni memang ibu negeri badan lah, semua orang tengok muka kan, semua orang bercakap kita dengan muka. So semua nak muka yang sihat, bersih, kurang cacat celah, ya insyaAllah kan. Tapi itu dia, dengan menjaga tidur, kita boleh awet muda. Senang cerita. Kan? Lepas tu yang berikutnya, cepat-cepat je kan, yang berikutnya. Yang berikutnya ialah words. Because words have powers. Jadi
Tadi saya sebut tentang jeans, Dr. Linda pun sebut tentang jeans kan. Dan subhanallah tuan-tuan dan puan, ni kajian di Harvard University, Profesor Herbert Benson dapati bahawa words yang kita ucap ni boleh mempengaruhi kita punya gene expression kan. Jadi kalau kita makan dan kita fikirkan aku makan ni badanku besar lah, kita akan membesar sebagai johan menjadi jalur lebar sebab kita masukkan the coding words tu dalam makanan kita makan dan kita bagi arahan kepada otak untuk laksanakan program membesar sebagai johan. Ni benda yang perlu sangat kita tahu, because words can kill dan words can heal. Jadi kita ambil lah yang kedua tu, words can heal. Ini benda yang sangat penting. Dan yang terakhir Dr. Linda untuk pagi ni, terakhir untuk S ialah spirituality, the connection yang kita buat dengan manusia sangat penting untuk kesihatan otak manusia. Because the connection, dalam Quran sebutkan hablum minan nas dan hablum minan Allah. Ini masuk dalam kerangka spiritual dan the social connection yang kita buat dengan manusia memudahkan otak kita, menjadikan kita sihat. Ni kajian 73 tahun yang dilakukan oleh Harvard University. Dan membezakan manusia yang hidup dan sihat selama 73 tahun kajian tu, satu faktor is the social connection yang dia buat dengan orang lain. Manusia. Betul. Benda sangat penting. Dan lagi penting ialah the spiritual part, iaitu connection dengan Allah, sebab kita untuk bercerita, untuk bergantung dan sebagainya, tempat meminta dan sebagainya. So ini antara 7 tip, siapa-siapa pun tuan-puan buat, tuan-puan akan rasai perbezaan tu immediately. Tak perlu tunggu pun, tak perlu tunggu buat test, insya-Allah akan rasa perbezaan tu. Orang tengok kita pun kata, ish, cantiknya kulit kau sekarang kan. Wow. Ini benda yang kita suka kalau berlaku. Saya rasa itu 7 tip yang saya nak kongsi, Dr. Linda. Ya, Dr. Rizal, saya rasa atas batasan masa yang ada, 7 tips ni dah dikongsikan oleh Dr. Rizal, walaupun kita cukup asam garamnya dengan kita kupasan dengan yang menarik. Sebenarnya agak best dan ramai juga yang dah memberikan di ruang komen dengan summary dan apa yang Dr. Rizal bawakan tadi. Saya suka dengan vertical dan horizontal relationship yang Dr. Rizal bawakan tadi. Dalam modul kami Dr. Rizal, saya train in functional medicine, right, which is treat the root cause, right? We were trained to do this also on top of the diet, nutrition, sleep, hormone. Modul kita sama Rizal, tak berbeza. Of course, last two ialah hormone is what I do, right? Atas sedikit sahaja ilmu yang Allah bagi untuk menstabilkan hormon wanita, saya juga perlu pastikan pesakit-pesakit saya ataupun wanita perlu cukup sehingga ke relationship itu. R yang last sekali, hablum minan nas hablum minallah. Ya, kita sebab ini adalah modul Mak Saleh, kita nak ceritakan dengan penonton-penonton. Inilah modul yang saya diberi pendedahan. Look, dia duk kata begitu. Look, ada kajian, nak ceritalah. Kita belajar ni kan ilmu western kan. Mak Saleh kata, okay, jom relationship, jagalah hubungan dengan persekitaran anda. Nah, kita juga ada formula kita, right? Kita juga ada formula kita bagaimana kita mahu menjaga spiritual kita. Terima kasih Dr. Rizal atas 7 tips yang diberikan tadi. Mungkin admin boleh bantu kita pilih beberapa soalan atas batasan masa yang ada, maybe 1 atau 2 soalan. Sangat mencemburui sebab Dr. Rizal perlu ke menggunakan Friday prayers sebab hari Jumaat. Sebab saya janji Dr. Rizal, we won't exceed lah ya sebenarnya. Of course kita boleh sedikit je masa yang ada, maybe 1 atau 2 soalan. Kita tengok apakah yang bertuah, siapakah yang bertuah supaya kita tengok dan Dr. Rizal boleh jawab, ataupun ada soalan untuk saya juga boleh, kita tengok masa yang ada. Baiklah, daripada
Tengku Nur, Dr. Rizal, adakah pengambilan sacha inci oil, ialah sejenis oil, kita akan kupaskan kejap lagi, antara yang dapat membantu untuk mendapatkan otak yang saya kira cantik dan sihat? Silakan Dr. Rizal. Okey. So, sacha inci oil ada omega 3. Cuma asal dia daripada tumbuh-tumbuhan berbanding dengan fish oil omega 3 tadi, dan kandungan yang tinggi dalam sacha inci oil adalah ALA, alpha linoleic acid, berbanding dengan omega 3. Jadi ini pengambilan sacha inci oil membantu untuk kita sihatkan otak kita, cantikkan otak kita, insya-Allah. Betul, yes, saya setuju dengan Dr. Rizal. Saya tambah di sini, sacha inci oil ni je daripada tumbuhan, ya. Dia bukan, dia from plant oil. Dia tidak sama dengan omega 3 iaitu deep sea oil, deep sea fish, minta maaf saya, ikan yang berada di dasar lautan, ya. Sebab tu kita kata perbezaan dia berbeza, tetapi saya tambah di sini dia ada 3, 6 dan 9 jua kalau sacha inci oil ni, ya. Terima kasih Puan. Maybe kita tengok soalan yang seterusnya. Ya, terima kasih Puan Izan. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Rizal. Ya, betul, kita sudah nak di akhir penghujung, memang dah ucap terima kasih dah sebenarnya atas perkongsian ilmu. Terima kasih Puan. Ada satu lagi, ada soalan yang saya nampak tadi mengenai testosteron. Adakah itu jua admin bantu saya untuk tengok? Dr. Rizal, kuih raya dah order ke? Tu dia. Kita cerita kuih raya PM tepi nak. Okay. So, kita tengok. Okay, terima kasih. From Huda, doktor, exercise di waktu malam seperti berbasikal okey ke? Pagi tak sempat. Tu dia. Mereka nak jaga otak ni Dr. Rizal, dia pun nak jaga otak sihat, otak secantik, otak cerdik, tetapi dia pun hanya boleh bersesah di waktu malam. Dr. Rizal, kongsikan sedikit, nanti ada juga tambahan daripada saya, insyaAllah. So dalam konteks otak manusia, kita ada biological clock. Dan biological clock ni menyebabkan ada hormon yang keluar di waktu malam, dan hormon yang keluar waktu malam ni adalah melatonin, kan? Ni benda yang Allah jadikan, kalau kita tengok dalam Quran, Allah tulis jadikan malam sebagai pakaian, malam sebagai tempat untuk istirahat dan sebagainya. Dan kajian sains juga mengiyakan, membuktikan apa yang disebut oleh Quran dah lama dah. Kalau kita exercise waktu malam, kita train badan kita dan otak kita bagi tahu, oh hari masih siang. So kau relax je, tak payah keluarkan melatonin. So melatonin tak keluar tuan-tuan dan puan, kita tingkatkan risiko untuk terkena, tingkat risiko ya, dikaitkan, kajian kaitkan dengan kanser. Untuk perempuan breast cancer, ovary cancer, dan apa kanser lagi lah. So ada 4-5 kanser. So benda yang sangat penting bila melatonin terhalang, dia meningkatkan risiko dalam konteks kesihatan kita. Jadi malam ni kalau kita tak sempat untuk, kita ada masa siang untuk exercise, malam kalau kita exercise hanya sekadar berjalan ringan, itu pun lepas kita makan tuan-tuan dan puan. Lepas kita makan, kita berjalan ringan. Kalau kita exercise, kita naikkan hormon atau kortisol, dan kortisol ni dia akan ganggu tidur kita. Dia akan menyebabkan inflamasi kepada sel otak kita. Kalau lebihan kita buat setiap malam, tuan-tuan, dia akan masuk ke hippocampus dan dia akan jadi pembunuh bersiri kepada sel-sel otak di hippocampus. Betul, saya setuju, pembunuh bersiri Dr. Rizal. Okey, saya rasa sangat amat menjawab soalan daripada Cik ataupun Puan Huda tadi. Tambahan sikit daripada saya, apa yang berlaku pada waktu malam, Dr. Rizal jelaskan tadi, malam kortisol perlu rendah, melatonin perlu tinggi. Sekali lagi, semua orang bayangkan kortisol ni hormon yang stres hormon untuk buat kerja pagi, waktu pagi. Dia kena turun di waktu malam. Ada hadis menyatakan tutuplah pintu-pintu macam tu. Dia katakan, so dia kata seorang rehat, tutup pintu semua kan, bergelap begitu. Sekali lagi, kortisol akan sepatutnya turun di waktu malam supaya memberi ruang jalan laluan melatonin untuk naik. Apabila melatonin tinggi, iaitu master of antioxidant, anti-cancer yang sangat tinggi untuk badan kita rejuvenasi.
untuk badan kita rehat di waktu malam, betul Dr. Rizal? Nak suruh tidur, nak suruh rehat, nak suruh sel-sel kita berejuvenasi, malam hari melatonin perlu tinggi. Apabila anda buat ini reverse, apabila perkara ini lakukan agak reverse, ya, apabila kita tak lakukan, itulah yang anda mengganggu. Kita panggil circadian. Circadian tu rhythm, ritma normal badan. Ya, so kita jangan ubah apa yang Allah ciptakan. Itu maksud kami berdua, insya-Allah. Terima kasih. Maybe ada satu lagi atas batasan masa, kita 4 minit waktu kecederaan, ya. Sudah berakhir waktu kecederaan. Satu lagi yang terakhir Dr. Iza, boleh ya? Kita akan berakhir sebentar saja lagi. Terima kasih kepada semua yang memberi komen, kepada semua yang memberi bertanyakan soalan. Mungkin atas batasan masa kami tak dapat jawab semuanya. InsyaAllah atas ruang dan peluang yang akan datang, kami akan bersama lagi. Disebabkan sekarang masih lagi MCO kan, kita boleh lagi memberi membuat platform begini. InsyaAllah, doakan kami semua sihat dan terus memberi perkongsian kepada anda. Soalan terakhir daripada Raja Nazima. Kalau kurang estrogen doktor, macam mana nak atasinya? Ni Dr. Linda dah jawab. So cute. Allahu Akbar. Puan Raja, Dr. Riza dah beritahu apa function-function, apa fungsi-fungsi estrogen ini. Seperti kita tahu juga tadi, estrogen wanita menurun. Dia steep drop of hormone apabila kita turn 40, ya. Ada grafnya. Saya tak ada di sini. Tetapi guru saya, sifu saya iaitu Dr. Terry Hertog daripada Belgium, iaitu kami semua doktor-doktor di Malaysia ni ada pergi belajar daripada Dr. Terry ni. Beliau menyatakan, look, wanita seawal umur 35 pun hormon estrogen ni boleh berlaku kekurangannya. Ya, so bagaimana nak atasi? Selain anda tahu level estrogen anda, jawapan pendek ya, dia ada jawapan pendek dan jawapan panjang. Okay. So atas kebatasan masa kita jawab jawapan pendek dulu ya. Jawapan panjang insya-Allah ada masa lagi. So apabila anda tahu level estrogen anda, itu penting. Do your test. How do you know it's low? How do you know it's low is low? If you don't measure, you don't know what to do. You can't do, ataupun anda susah untuk berbuat sesuatu sebab tak tahu berapa banyak yang kurang. Let's say anda dah tahu, macam suspect lah macam kurang je hormon estrogen ni, do the test and we can inform, kita akan beritahu. Sebab estrogen ni bukan kita nak kurang sahaja, kita nak tahu ratio dia, mesti cantik, mesti berpasangan dengan progesteron. Wanita, kita ada dua hormon wanita yang sangat penting, estrogen dan progesteron, ya. Dan tahukah anda apa yang kita cerita daripada awal pagi tadi sehingga jam 11 tadi kami bersiaran, daripada Dr. Rizal kongsikan 7 tips itu, itulah boleh membalancekan estrogen anda. Masya Allah, to be true, jaga pemakanan, jaga diet, because kita tahu ada banyak pemakanan yang kacau estrogen. Ada, ya. So jawapan pendek tadi, apabila kita jaga diet kita, jaga kita punya exercise, stress dan sebagainya, membolehkan kita balancekan hormon estrogen semula. Of course, apabila kita berusia dia makin turun. Itu jawapan pendek daripada Dr. Linda, insyaAllah. Alright, Dr. Rizal, Masya Allah. Sekali lagi kita duk tengok kan, mereka duk terus keep commenting yang terima kasih dan berterima kasih kepada perkongsian daripada Dr. Rizal. Sekali lagi mohon klik di ruang komen ataupun you can klik di ruang komen which is e-book percuma daripada Dr. Rizal. This is sangat penting. Kita takkan dapat kupasan tadi yang lebih lanjut. Apakah diet utama, diet penting untuk meningkatkan daya tahan badan kita atau daya immune system. Kita perlukan pada saat-saat ini, betul Dr. Rizal? We need this at this moment. Kita semua diselubungi pandemik. Of course, itu salah satu usaha kita. Selain kita membuat yang perkara-perkara yang lain, pemakanan juga Dr. Rizal telah kongsikan bersama kita, berbesar hati memberi e-book percuma. Ya, apakah 17 pemakanan untuk meningkatkan daya tahanan badan. Masya Allah, tabarakallah Dr. Rizal. Allah juga membalas budi anda. Dan sekali lagi kepada semua yang menonton,
Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Dr. Rizal atas perkongsian beliau, atas masa beliau yang ada 1 jam bersama-sama saya. Dan sebelum saya beri kata-kata terakhir, maybe kita akan kongsikan apa yang berlaku minggu hadapan. Silakan admin, sebab setiap kerana kita dah habis siri Hari Wanita, bermula minggu hadapan kita akan bermula siri Ihya Ramadan. Ya. Speaker kita jemputan saya insya-Allah Dr. Azura Hashim. Nantikan dan waktu bersama-sama saya nanti 11 pagi setiap Jumaat insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Dr. Rizal. Kata-kata terakhir daripada anda, summary from you, what's your last word from the viewers? Silakan. Baik, ilmu macam mana bagus pun tuan-tuan dan puan, kalau kita tak beramal, impact tu takkan dapat pada kita. Dan kalau kita beramal pun, kita beramal sekejap-sekejap, impact tu pun akan hilang sekejap-sekejap. So konsistensi sangat penting, penerusan kepada pengamalan ilmu sangat penting, tapi dalam kepentingan semua sekali ialah mesti ikhlas beramal untuk menjaga amanah tubuh badan yang Allah bagi pada kita ni. Itu daripada saya, Dr. Linda. Masya-Allah, terima kasih sekali lagi Dr. Rizal. Jazakallah khair Dr. Rizal. Of course, sekali lagi Allah juga membalas semua kebaikan anda dan kami sekali lagi sekiranya ada kami memohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. Of course ada keterbatasan masa. Sekali lagi maaf kami tak dapat menjawab pada semua soalan anda. Sekali lagi sebelum kami sudahi, sedikit kata-kata hikmah daripada kami. Apabila sakit baru kita hargai apa itu sihat. Apabila kita sibuk baru kita hargai apa itu lapang. Apabila kita tua, baru kita hargai apa itu usia dan apa itu muda. Sesungguhnya apabila tiba kematian, baru kita hargai sebuah kehidupan. Masya Allah. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.